Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, innahu la yuhibbul mutakabbirin. Wa ruwiya anna Musa alaihissalam qala ya Rabb, man abghadu khalqika ilaika? Qala man takabbara qalbuhu wa ghaludha lisanuhu wa saffaqa ainahu wa baqilat yaduhu wa sa'a khuluqahu. Maknanya lebih kurang firman Allah Ta'ala, innahu la yuhibbul mutakabbirin, sungguhnya Allah Ta'ala tidak kasih kepada orang yang takabur. Dan diriwayatkan sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam bersabda, wahai Tuhanku, siapakah yang engkau paling murka di kalangan makhluk-makhlukmu? Firman Allah Ta'ala, mereka yang takabur hatinya, mereka yang kasar lidahnya, dan mereka yang berkerut-kerut matanya, dan mereka yang bakil tangannya, dan mereka yang buruk akhlaknya. Jadi ini tuan-tuan sekalian, iaitu ada beberapa perkara yang disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia kata ada 4 kebinasaan. 4 kebinasaan bagi orang yang bersifat dengan sifat takabur, sombong. Jadi Imam Ghazali bicara sifat ni tuan-tuan, iaitu sifat-sifat yang paling bahaya bagi penyakit hati. Banyaklah penyakit hati ni, banyak penyakit dia, tapi penyakit yang besar-besar dia sebut di antaranya iaitu gopoh, antaranya amal ni panjang angan-angan, antaranya isti'jal gopoh lah, isti'jal gopoh, amal ni panjang angan-angan, hasad, takabur. Ini semua di antara penyakit-penyakit hati. Bila hati berpenyakit tuan-tuan, macam orang sakit lah. Dia tak larat nak buat kerja. Dia malas, dia segan, dia tak larat bila kita ada kena penyakit tubuh badan. Begitulah ibarat tuan-tuan, kalau hati kita berpenyakit, kita tak larat tuan-tuan nak buat ibadat. Tak buat ibadat tak rot. Kalau kita ada penyakit, kita tak lalu makan. Begitu ibarat kalau kita kena penyakit-penyakit hati, kita tak lalu makan. Makanan rohani itu kita tak lalu. Baca Quran, zikir, bangun malam, puasa sunat, buat ibadat, sedekah. Benda baik-baik ni semua kita tak lalu nak buat. Benda mengarut kita buat. Kita boleh buat. Benda yang tak mendatangkan faedah kita boleh buat. Terbang sana, terbang sini. Nak singgah Mekah tak ada tuan-tuan. Dia boleh panjat gunung Himalaya, gunung Kinabalu. Tapi nak main masjid tak kuat tu. Dengan buat pasal. Dia boleh kuat kot lain, tapi nak kuat cara agama dia tak boleh. Jadi oleh itu tuan-tuan sekalian, sebelum kita dijemput oleh Allah, kita kena sungguh-sungguhlah usaha mengenali penyakit-penyakit hati ini. Bila kita tidak ada penyakit, insya-Allah mudah kita nak buat ibadat kepada Allah. Umur kita kurang lanjut, kematian makin dekat, bekalan tak cukup lagi. Jadi banyak kerja kita tuan-tuan. Jadi Imam Ghazali cara ringkas dia habaq dulu. Sebab yang pertama kenapa kita perlu jauhi daripada sifat takabur, kerana kata Imam Ghazali, saya ulang balik tuan cara ringkas, dia sebab dia kata bahawasanya dengan sifat takabur ni menyebabkan mata hati kita buta. Orang sombong ni tuan-tuan, dia tidak nampak jalan kebenaran. Kan? Jalan kebenaran tu dia tak
dia tak nampak. Sebab Allah dah sebut. Allah kata dalam Quran, kita ulang balik hari itu, iaitu wa asrifu an ayatil ladzi yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Di mana Allah Taala palingkan ayat-ayat kami. Yakni Allah tak bagi orang yang sombong tu memahami ayat-ayat Allah. Sombong. Saya pun terkejut juga tuan-tuan. Bila dihubungi banyak pihak, saya pun tak tahu. Nama dia tuan-tuan Osman As-Sabuni. Dalam Facebook dia tuan-tuan sekalian, dia tuduh Tok Guru Haji Soleh tu membawa ajaran sesat. Lepas tu dia bubuh dalam Facebook tu gambar kitab Faridatul Faraid, kulit muka depan. Kulit kitab. Dia kata kitab ni yang bawa orang ajaran sesat. Oh, saya pun dah tak tahu. Lepas tu tuan-tuan bila dia kata aku tu pakat marah habis. Dia ni pensyarah katanya di Kolej Islam Kuala Kangsar. Kawan dia betul itulah kena letak jawatan. Letak jawatan sebagai pensyarah. Sombong dengan ilmu yang ada. Anggap orang lain semua tak betul, orang lain semua sesat. Masa dia mati pun orang kata dia sesat, cuba dia hidup pergi pondok dia tengok. Ni pasal apa? Sombong. Dia tak boleh nak faham kebenaran. Kalau ada sifat sombong dalam jiwa kita, jangan cakap lah. Kita tidak akan dapat jumpa jalan betul. Tak usah lah. Orang tegur, tak mahu dengar. Orang nasihat, tak mahu pakai. Dia rasa dia dah cukup. Ini kita jaga. Jangan ada sombong dalam hati kita. Bila kita ada sombong, Allah palingkan hati kita daripada jalan kebenaran dan kita akan sesat selama-lamanya. Itu yang Allah Ta'ala sebut tu. Saya ati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan berlaku, dia kata, ke atas umatku satu masa nanti, satu zaman nanti, kata Nabi, akan berlaku ke atas umat aku. Apa benda yang berlaku tu? Orang-orang ramai ni, orang awam ni akan lari daripada ulama, lari daripada fuqaha. Dia tak mahu dekati tok guru, dia sombong, dia angkuh. Ketika itu kata Nabi, payah bertalihumullah ta'ala bisalasi baliyat. Allah datang 3 bala ke atas umat Muhammad. Bala yang pertama, kata Nabi, yarfa'ul barakata fi kasbihim. Allah tarik, angkat berkat daripada usaha mereka. Usaha ni usaha rezeki lah. Gaji 30-40 ribu tu tak cukup situ lah. Pendapatan banyak tak mencukupi. Tak boleh buat jalan kebajikan. Yang kedua kata Nabi, yusallitullah alaihim sultanan zaliman. Mereka akan diperintah oleh pemerintah yang zalim. Zalim dah lagu mana pun dia tak nampak yang lain. Nampak yang tu juga. Yang ketiga, yang ni paling kita takut. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan keluar pada dunia ni dengan tidak membawa iman. Sombong, tak mahu mengaji dengan tok guru, tak mahu mendekati ulama, mana nak faham agama, faham akidah. Itu dia. Jadi itu nombor 1. Dan nombor 2 tuan-tuan, Imam Ghazali sebut, kenapa kita perlu menjauhi sifat-sifat takabur ini? Imam Ghazali sebut, kerana sifat takabur ini membawa kita dimurkai oleh Allah Ta'ala. Allah akan murka orang yang bersifat sombong. Ayat kita baca tadi, qala Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak kasih kepada orang yang takabur, sombong. Orang yang sombong Tuhan tak sayang. Mana Tuhan benci, Tuhan murka. Tok guru saya kata tuan-tuan, apa tanda Tuhan benci kat kita? Tanda Tuhan benci tuan-tuan sekalian, kita tak boleh buat ibadat. Tengoklah tuan-tuan, kalau kita langsung nak pergi masjid, tak boleh, sembahyang jemaah tak boleh, baca Quran tak boleh, zikir tak boleh, kebajikan tak boleh, nak mengaji pun tak boleh, itu alamat Tuhan bencilah kat kita. Tetapi kalau kita boleh pergi mengaji, kita boleh pergi masjid, boleh buat ibadat, alhamdulillah, itu alamat-alamat, tanda-tanda Tuhan sayang kat kita. Tok guru saya kata lagi, bila Allah kasih seorang hamba itu, maka Allah campakkan hatinya kasih kepada ibadat. Bila kita kasih pada ibadat tu, artinya dekat dah kita akan dikasihi oleh Allah. Alamat-alamat. Syukur banyak-banyak kalau kita boleh buat ibadat kepada Allah. Makna Tuhan pilih kita, tuan-tuan. Tuhan pilih kita untuk buat ibadat ni bukan jalan. Yang lain dia boleh.
Dia boleh jogging lah, ya Allah. Lari putih sudah tadi. Subuh 2 rakaat tarot, tuan-tuan. Cakap betul ya. Dia boleh habis duit beratus-ratus ribu untuk benda yang bukan-bukan. Tapi nak buat kebajikan, nak buat sedekah, nak buat wakaf, dia tak boleh pergi. Ini bukan senang, tuan. Ini anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi punca Allah tidak kasih kepada kita, tak terbuka pintu hati kita nak buat ibadat, kemungkinan besar kita sombong. Sama ada sombong dengan Allah atau sombong dengan sesama manusia. Mungkin jadi macam tu, sombong. Tengok orang miskin, kita sombong sebab dia miskin, kita kaya. Tengok orang bodoh, orang tak cerdik, kita sombong. Kita rasa kita alim. Kita berkuasa, kita sombong dengan kekuasaan kita. Kita makna kita sombong dengan Allah. Kita tak mau tunduk dan patuh kepada peraturan dan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Sombong-sombong ni. Minta dijauhi oleh Allah. Lagi sufi, lagi halus, tuan. Kita jauh pada sombong. Sombong halus macam mana? Takabur yang seni. Pandang dengan mata hati, ibadat yang kita buat ini dengan kederat kita. Tenaga kita, usaha kita tu sombong. Orang yang tawaduk, merendah diri, dia sedar dan insaf, aku boleh buat ibadat ni semata-mata pertolongan Allah Ta'ala. Kalau Allah tak tolong, tak upayalah. Dia nak sebut Allahu Akbar. Tak upaya, tuan-tuan. Tak tergerak lidah. Kalau Tuhan tak tolong, tak terangkat tangan nak takbir. Kalau Tuhan tak tolong, kita tak boleh bangkit tengah malam tu, tak boleh bangkit. Kita tidak ada kekuatan. Sebab tu kita sebut la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tak ada haula, tak ada quwata. Sebenar-benarnya ini pertolongan Allah, bantuan Allah. Nampak hati kita ni benar-benar miskin, benar-benar fakir, benar-benar tak ada apa. Taufik hidayah yang kita boleh buat ibadat ni semata-mata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penuh dengan kesyukuran kita buat ibadat. Allah sebut la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Tambah lagi. Kalau kita boleh buat 2 rakaat di tengah malam, kita nampak mata hati ni semua anugerah Allah, syukurlah ya Allah. Kalau engkau tak tolong aku, tak mampu aku nak bangkit buat ibadat 2 rakaat ni, dia tambah lagi 4. Sampai boleh buat sampai 8 pun ada. Sampai ada orang tu dia bangkit pukul 4 pagi, dia ambil wuduk, dia semayang sedap-sedap dah subuh masuk. Dia tak terasa berdiri terpacak tuan-tuan buat ibadat. Tuhan bagi dia kesedapan, kemanisan, kelazatan dalam mengerjakan ibadat. Pasal apa? Dia syukur. La in syakartum la azidannakum. Kamu syukur, aku tambah. Bukan setakat boleh buat ibadat, Allah campakkan pada kita kemanisan, keseronokan, keringanan untuk melakukan ibadat kepada Allah. Jadi kita kena syukur. Kalau kita syukur betul-betul tuan-tuan, Allah terima ibadat kita, Allah nilainya tinggi tuan-tuan. Kalau Tuhan terima ibadat kita walaupun 2 rakaat, nilainya cukup tinggi. Mereka yang bersyukur akan nikmat Allah tadi. Waruwiya anna Musa alaihissalam qol, diriwayatkan sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam telah pun bersabda. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabb, wahai Tuhan, man abghadu khalqika ilaika, siapakah abghadu ni yang paling engkau benci, yang paling engkau murka, yang paling engkau marah. Khalqika ilaika, makhluk engkau kepada engkau. Siapakah di kalangan makhluk engkau yang paling engkau marah, paling engkau murka, paling engkau benci? Siapa dia? Tanya Nabi Musa. Qala, sebut Nabi Musa alaihissalam. Beg saya macam doktor, beg doktor. Bukan beg biasa tu tuan-tuan. Dia suka hancur kitab. Beg ni, beg doktor ni dia macam kotak. Dia selamat sikit. Siapa di kalangan umatmu ya Allah yang paling engkau suka, paling engkau kasih? Ya. Itu dia. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala tuan-tuan sekalian berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu dia kata,
Yang paling aku benci, man takabbara qalbuhu. Iaitu mereka-mereka yang takabur hatinya. Hatinya sombong. Kadang-kadang sombong tu tuan-tuan kita tak nampak duduk dalam hati. Tetapi kalau terlampau kuat sombong, dia terkeluar melalui percakapan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu cerita syaitan, iblis. Allah Ta'ala suruh sujud kepada Adam, dia aba, dia enggan. Mula-mula duk takabur, duk dalam hati. Wastakbara, dia menzahirkan kesombongan dia. Wa kana minal kafirin, jadi kafir. Dengan memin, dengan sombong ni. Kalau kita tak padam api kesombongan daripada awal, dia boleh heret kita jadi kafir. Dia bukan tuan-tuan berkaitan dengan persoalan makna kata habis pahala ke apa dah. Bukan berkaitan dosa. Dia boleh bawa pada rosak akidah. Sombong ni boleh bawa pada rosak akidah tuan yang memin. Kadang-kadang dia sombong dengan diri dia. Bila kita ajak dia kepada Islam, dia boleh cabar kita. Dia boleh cabar. Dia kata tak ada kerja lain lah. Hudud. Baru ni tuan-tuan sekalian, kita tengok kita tentang Selena Gomez. Kita buat demonstrasi, kita bantah gitu ni. Timbul kalangan umat Islam sendiri. Tak ada kerja lain lah. Tak ada kerja lain lah. Bagi mereka, usaha kita ni semua kecil. Menentang kemungkaran tu bagi mereka kerja kecil. Nak melaksanakan hukum Allah Ta'ala tu bagi mereka ini semua kerja kecil. Kerja yang lebih besar, ekonomi. Itu besar sekali. Macam-macam. Yang paling kita geram tuan-tuan, bila kita nak laksana hukum Allah Ta'ala, mereka datangkan hujah yang bukan-bukan. Kita mesti melaksanakan dulu apa dia kata maqasid syariah. Jangan duduk sibuk-sibuk nak laksanakan syariat Islam. Kita mesti melaksanakan maqasid dulu. Lagi tak faham. Faham tak apa maqasid, apa syariah? Ada seorang profesor buat contoh tuan-tuan. Maqasid dengan syariah ni dia kata kenyang dulu kan makan dulu. Makan baru kenyang. Hang nak kenyang, hang kena makan. Bila hang makan baru hang kenyang. Kita jangan cerita bab makan, kita kira bab kenyang dulu. Nak kenyang macam mana tak? Aku geram, tak berkedarah. Faham tak apa maqasid? Maqasid ni maksud, tujuan. Tujuan agama Islam ni kata ulama diturunkan oleh Allah Ta'ala jaga 5 kuliah. 5 kepentingan. Pertamanya kepentingan agama. Maka dengan sebab itu Allah datangkan hukum nak jaga agama, bunuh orang murtad. Man baddala dinahu faqtuluhu. Siapa murtad bunuh kata Nabi. Syariat suruh bunuh orang murtad. Tujuan dia, maksud dia nak jaga agama. Jangan buat agama ni macam rumah. Suka masuk, suka keluar. Mana boleh? Sat masuk, sat keluar, sat masuk Islam, sat keluar Islam. Tak boleh. Islam boleh masuk, keluar tak boleh. Sebelum masuk kena fikir habis. Tak boleh suka masuk, suka keluar, tak boleh. Masuk Islam boleh, keluar Islam tak boleh. Kalau keluar, potong kepala. Jadi bunuh orang murtad tu, itu syariat. Maqasid dia, jaga agama. Begitu juga tuan-tuan yang kedua, jaga nyawa. Datang hukum qisas. Bunuh balik pada orang yang bunuh. Itu dia. Ya allazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wahai orang beriman, diwajib atas kamu melaksanakan hukum qisas. Qisas tu syariat. Dia punya maqasid dia jaga nyawa. Supaya orang tak ambil tindakan sendiri. Yang ketiga, jaga akal. Macam mana nak jaga akal? Jangan mabuk. Kalau mabuk juga, Nabi kata sebat 40 rotan. Sebat 40 rotan tu syariat. Maqasid dia nak jaga akal. Jangan gila.
Sebab akal ni tuan-tuan nikmat yang paling berharga. Jangan pergi rosak akal. Bahkan hari ni siapa tak boleh nafikan bahawasanya aksiden kemalangan yang meragut nyawa kebanyakannya berlaku bagi pemandu-pemandu mabuk. Dia bawa kereta, dia bawa trailer, dia bawa bas, dia bawa apa, dia mabuk, dia pergi langgar orang jalan kaki, langgar orang naik motor. Ini benda yang tak dapat nafi. Jadi syariatnya sebat 40 rotan bagi orang yang mabuk, maqasid dia nak jaga akal. Lagi jaga keturunan. Jangan berzina. Orang berzina sebab 100 rotan. Itu syariat dia. Maqasid dia iaitu nak jaga zuriat. Jangan jadi macam lah ni. Kadang-kadang manusia teruk pada binatang tuan. Saya bila saya tengok tak tergamak nak tembak. Nak tembak kera. Kera rosak habis, bukan kata bumbung bocor habis, wayar elektrik semua tercabut. Buah hulu selalu kena curi. Kita pergi dekat apa kelang daripada buat buah hulu tu, kita buka lah pintu belakang tu, dalam kita duk angkut buah hulu tu, takkanlah sekali letak, sekali tutup, kali tutup kereta tu, kita buka lah bonet belakang tu. Kita masuk aja ambil buah hulu, dia buat lari buah hulu satu tu pawai. Lari-lari dia panggil kawan-kawan Adaman. Dia buat keluar yang roh pula. Dia bagi seorang sebiji kata tu dia. Ha? Bila saya panggil orang tembak, saya kesian pula. Lagi tembak-tembak dia duduk dukung anak dia. Dia pergi makan pila buah hulu aku. Kera sayang ke anak. Lah ni tengoklah orang buang. Dan tong sampah, dan dalam tangki, tandai. Lepas sumbat, lepas pam. Buang dalam tong sampah, habis semut katai gigit. Macam-macam orang buat zuriat. Jadi nak jaga zuriat, jangan rosak. Tu Allah datangkan hukum hudud kepada orang yang berzina. Sebat orang berzina atau rejam orang berzina itu syariat. Maqasid dia nak jaga zuriat. Last sekali jaga harta. Potong tangan tu syariat. Maqasid dia jaga harta. Mana kita boleh pisahkan antara syariat dan maqasid? Untuk dapat maqasid, kena laksanakan syariat. Hang nak dapat anak, kena kahwin. Jadi kita nak maqasid, nak anak, kahwin tak mau. Hoi, kok mana? Kita nak dapat manis, tak mau gula. Lagi gila. Tak mau makan gula, tapi manis nak. Lagi tak betul. Aku mau maqasid, tak mau syariat. Lagi gila. Ini dua ada ni, bercelak. Yang kita tak mengaji. Betul juga mereka kata. Betul binatang apa? Bergeram dah tu. Kita laksanakan syarat ni lah kerana nakkan maqasid tu. Ya ilah, Allah tak faham. Tuan-tuan, sombong. Tak mau, tu pondok ni tak mau dengar. Tak mau pakai pondok-pondok ni tak mau. Hei, kata mampu lambah. Ini macam mana? Jadi bila kita sombong, macam mana Tuhan nak bagi hidayat kat kita? Atau Nabi Musa ingat apa Allah Taala firman pada Nabi Musa, siapa yang Tuhan benci, Tuhan kata orang yang aku benci, mereka-mereka yang takabur hatinya. Hatinya sombong. Merasa hebat. Tak mau terima pandangan orang. Tak mau tunduk kepada Allah Taala. Itu dia. Wa ghaludha lisanuhu. Yang keduanya tuan-tuan, mereka-mereka yang dimurkai oleh Allah Ta'ala ini kasar lidahnya. Bila bercakap dengan lidah yang cukup kasar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Makna kata, lidah kasar ni lah ni bukan dia bercakap mah, dia tulis tu. Dia tulis dalam Facebook. Maki hamu ni perkara biasa. Tuan-tuan tengoklah kalau orang cakap suka mencarut, suka fitnah, suka maki orang, dia tidak dapat hidayat dan petunjuk daripada Allah. Kerana dia dimurkai oleh Allah. Tapi bagi orang yang cakap lemah lembut, lidah dia mendapat tuan-tuan sekalian hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala dalam Al-Quran tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Kata Allah bercakap dengan percakapan yang baik. Percakapan yang lemah lembut.
yuslih lakum a'malakum. Nescaya Allah elokkan segala amalan-amalan kamu. Kalau tuan-tuan mau supaya amalan kita jadi cantik, sembahyang kita cantik, khusyuk elok, ibadat kita jadi elok, semua ibadat kita elok, bertakwa kepada Allah, jaga lidah kita. Jaga lidah, jangan fitnah orang. Jangan maki amun orang, cakap elok-elok. Insya-Allah kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Allah akan islahkan amalan kamu. Allah akan elokkan amalan-amalan kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampun dosa-dosa kamu. Satu, Allah janji, Allah Ta'ala akan elokkan amalan kita. Yang kedua, Allah berjanji yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita. Itu. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa sungguh-sungguh taat kepada Allah dan Rasul, maka sungguhnya dia akan mendapat kejayaan yang hebat, kejayaan yang besar. Kita didik diri kita dan kawan-kawan kita, sahabat kita, jemaah kita, dalam kita menghadapi bermacam-macam makna kata fitnah dan sebagainya ni, kita kenalah tuan-tuan hadapi dengan baik. Imam Ghazali pesan, jangan kita lawan mereka macam mereka lawan kita. Mereka fitnah kita, kita jangan fitnah mereka. Biar Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala tahulah. Akhirnya insya-Allah tuan-tuan sekalian, orang dapat menilai mana yang baik, mana yang buruk. Serah pada Allah. Biar orang ramai kenali mereka ni siapa. Sampai sekarang ni tuan-tuan, bila sebut jemaah tu, parti tu, ini semua kaki fitnah. Sampai orang dah cok sampai macam tu tuan-tuan. Kita jangan sampai orang cok macam tu. Sampai orang hilang kepercayaan pada kita. Cakap fakta, benda yang betul. Jangan sama sekali buat fitnah. Itu dia. Itu yang kedua. Orang-orang yang Allah murka, iaitu waghaluza lisanuhu, kasar lidahnya. Apa lagi? Itu dia. Disebut lagi dalam hadis ini, Allah Ta'ala menyebut wasaffaqa ainahu. Wasaffaqa ainahu tu bergerak-gerak matanya. Mata tu jegir gitu, pandang lah, macam nak makan orang. Orang sombong tu jegir macam apa. Tak ada tunduk warak, tak ada. Jegir macam nak makan orang tu dia. Tu sombong, menzahirkan semua. Kemudian lagi yang orang yang Allah benci, wabaqilat yaduhu, iaitu berat ataupun kita sebut bakil tangannya. Baqilat yaduhu, bakil tangan tu kedekut nak sedekah, nak bagi ke orang, nak bagi anak yatim, bantu orang susah, cukup berat tangan. Tapi yang pelik tu, benda-benda tak ada faedah, ringan pula tangan dia. Jadi Allah benci orang kedekut, Allah benci. Orang pemurah Allah sayang. Itu dia. Itu dia. Wasa'a khuluqahu, iaitu buruk akhlak aja. Perangai dia tak elok. Bukan kata Allah saja benci, manusia pun tak suka. Orang yang perangai macam ni, siapa tak suka dengan dia, kawan dengan dia. Walaupun dia kata banyak kaya. Kaya pergi ke ang lah. Siapa pun tak mau dekat. Tapi kalau orang tu makna kata merendah diri, seseorang tu pemurah, mulut lidah dia cakap lemah lembut, orang suka tuan-tuan. Orang suka kat kita. Orang kadang-kadang dia tuan-tuan, dia adalah kekurangan dia, tapi dengan sebab lidah, mulut lidah tu cakap baik, cara dia tu akhlaknya mulia, orang suka kat dia. Walaupun kita pejuang Islam, memperjuangkan kebenaran, tapi sombong, angkuh, begitu begini, orang jauh pada kita. Apatah lagi kalau kita memperjuangkan Islam, akhlak kita elok, perangai kita elok, lidah kita baik. Ini daya penarik tuan orang kepada perjuangan Islam, insya-Allah. Mari kita bentuk diri kita supaya kita berdaya, mana dapat menarik. Contoh saya nak tunjuk tuan-tuan. Ini pengalaman-pengalaman lah yang kita nak kongsi bersama. Saya tuan-tuan sekalian ada seorang kawan. Kawan saya cerita kat saya, dia hantar anak dia mengaji kindergarten Kristian. Dibuat oleh pihak gereja.
Kalau di sini saya tak tahu lah, kalau di Ipoh tanah banyak. Gereja-gereja dia ada kindergarten dia. Banyak orang Melayu hantar. Pasal apa budak-budak tertarik dengan tadika-tadika Kristian ni? Missionary dia tuan-tuan, bahasa lembut. Layan cukup baik. Budak-budak main sekolah bagi cekelat, cakap dengan lembut. Sehingga kan tuan-tuan, kawan saya cerita, anak dia demam. Pak dia kata tak payah pergi sekolah. Tak boleh, dia nak pergi juga. Dia tak tengok muka cikgu dia, tak boleh pergi. Daya tarik tu, missionary Kristian. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau mereka perjuangan yang batil, tetapi cara pendekatan yang elok dapat menarik orang. Apatah kita kalau perjuangan yang betul, dengan akhlak yang mulia, kita boleh tarik orang lagi hebat daripada mereka tuan-tuan, insya-Allah. Itu dia. Itu korang kita. Kita, oi, wah, itu cara kita lah kena marah kat budak sekolah. Depa ada cakap lembut, cara pendekatan, bagi nasihat, bagi apa. Jadi kita kena ubah strategi kita, cara daya tarik kita. Dengan keadaan yang lemah lembut. Kalau kita kasar, orang akan lari pada kita. Tapi kalau kita lembut, insya-Allah. Bukan semua lembut pula, tengoklah. Yang kena keras-keras juga, lembut manjang mana boleh. Macam kita dengan anak kita lah. Ada lembut, kadang-kadang kena cerkah juga. Dia buat lembut semua pakai tak pergi sekolah dia. Kita kena pandai lah main dia tu. Jangan lembut manjang, jangan keras manjang. Sampai dia takut kat kita, jangan macam tu. Jadi kita pandai-pandai lah macam mana pendekatan kita. Ya, itu dia. Wasalisah. Yang ketiga. Tadi yang kedua nak. Yang kedua, orang yang sombong ini dia dimurkai oleh Allah. Kalau kita tak mau Tuhan murka marah kat kita, kita jangan sifat sombong. Wasalisah yang ketiga. Ya. Al-hizyu, dia kata wan nakalu fi dunya wal akhirah. Yang ketiganya iaitu tuan-tuan hina dan duka. Hina dan duka. Ya, fi dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Orang sombong ni tuan-tuan, dia di dunia lagi Allah akan hina dia. Apatah lagi di akhirat. Dah tak percaya, tuan-tuan tengoklah. Tuan-tuan tengok orang sombong, mana tempat dia? Ni cerita berlaku tuan-tuan di negeri Kedah. Di negeri Kedah ni berlaku benda ni. Kalau sebut Tok Misai semua kenal dia. Tok Misai, orang semua kenal dia. Jerkah orang ni Tuhan yang tahu. Satu hari tuan-tuan berlaku kes di Pendang. Apa nama kampung tu tak tahu? Berlaku kes di Pendang. Jadi mereka ni tuan-tuan masuk rumah satu orang tua dengan tidak beri amaran, terus rempuh masuk dalam rumah dia. Tahu tuan-tuan sekalian, mereka tak keluar. Tok Misai ni tak keluar. Tetap bercerai darah jatuh bawah lantai. Bercerai darah jatuh bawah lantai. Rupanya kawan yang sombong ni telah kena parang. Lepas tu tuan-tuan sekalian, mai satu pasukan polis kepung rumah orang tua tu. Kepung-kepung tuan-tuan. Makna kata dia tak ada. Dia hilang di mana pun tak tahu. Akhirnya dia dapat ditangkap. Dan dia dipenjarakan di penjara Lustak. Masa tu kebetulan saya kerja di sebelah penjara. Dan saya banyak mendengar cerita-cerita daripada orang penjara. Orang penjara cerita kat saya, dia kata dia tu pun tak betul juga pergi masuk rumah orang sampai tak bagi amaran, serbu macam tu. Lepas tu tuan-tuan, cara mahkamah. Cara-cara akhirnya tuan-tuan, tak ada bukti yang jelas. Akhirnya kawan ni tuan-tuan sekalian, makna kata dilepaskan. Bila dia dibebaskan daripada tuduhan membunuh, dia panggil semua pegawai-pegawai penjara tu semua gigit tangan, makan kenduri arwah di rumah dia. Seorang tuan-tuan sekalian penjaga penjara cerita, dia takut dekat orang tua ni.
Tuan-tuan tahu pasal apa? Dia kalau dia nak sembahyang di mana pun dia sembahyang. Dia kena kurung dalam sel. Serta dia sembahyang di luar sel. Elok sembahyang. Kamu tu bertakut kat dia. Nama dia apa nama dia tahu? Saya pergi ziarah dia tapi dia dah mati dah. Bebelah sana bebelah Penang. Dia cerita kat saya apa cik, oi. Cucu Tok Wan ni kenal seorang budak perempuan. Bila berkenan budak perempuan tu, pak dia tak bagi. Jadi cucu Tok Wan ni bawa budak tu menikah di Siam. Menikah Siam dia kata, pak dia nak main ambil. Budak perempuan ni tak mau balik. Tok Misai tu main masuk rumah pakcik nak ambil. Pakcik pergi dia tak. Bagi apa? Bercerau darah. Jadi kita sombong masuk rumah orang dengan tidak memberi amaran. Tidak ikut peraturan. Pasal kita fikir orang kampung ni tak ada apa-apa. Sekali kawan bagi apa nak bercerau darah. Jangan sombong. Kita ada jawatan jangan sombong. Jangan angkuh. Dengar sama orang susah ni. Macam Najib lah tuan-tuan. Dia cakap terang-terang. Hari ni rakyat susah tuan-tuan. Susah sungguh. Harga barang naik. GST lagi. Barang tak naik kena GST satuan. Barang makin naik. Sebab punca barang naik, duit kita jatuh. Barang yang kita beli dulu RM5 dah sekarang dah RM8. RM1 kita tuan-tuan, RM1 Singapura kita RM3. $1 Amerika kita kena bayar RM4.5. Dalam duit kecil-kecil tu GST lagi kena. Dalam tu tol lagi naik. Rakyat menderita. Rintihan rakyat langsung tak mau dengar. Saya baru ni tuan-tuan saya pergi buat kuliah. Satu pejabat tuan-tuan dekat dengan Jalan Pahang. Habis kuliah tu, kuliah duha, mereka bawa saya makan kedai di bawah tu. Mereka tunjuk kat saya, tahun tu Ustaz. Tu, traffic light tu, pimpang 3, 4 tu. Mereka tembak kepala ni, 16 dah. Yang mereka cerita kat saya, mereka bimbang begini, kami bimbang begini Ustaz. Yang kami cukup takut sekarang. Berita-berita yang sampai nyawa manusia harganya lebih kurang RM5,000 ya. Kalau kita nak bunuh orang contoh, kita akan payah bunuh dia, kita bagi RM5,000 ya. Orang yang kita nak bunuh tu, kita boleh bunuh melalui orang yang kita upah. Kalau inilah jadi budaya di Malaysia tuan mati kita. Hai, orang nak bunuh saya tuan-tuan. Ustaz Siddiq dia ceramah cengih aku geram. Dia aku tebah, tunggulah. Bagi kau RM5,000 dia tembak kepala saya, matilah aku. Kalau ini jadi budaya, matilah teruklah kita. Kita bimbang. Pasal apa? Kelang banyak tutup. Pengangguran cukup tinggi. Dah tinggi sangat dah. Budak-budak keluar universiti tak ada kerja. Ramai tak ada kerja tu. Ratus-ratus ribu tak ada kerja. PTN minta hutang. Benda ni menekan. Dia buat tak tahu buat doa dia. Nasihat orang tak mau pakai. Tak mau terima. Dia kira kepala otak dia. Ni yang ada pemimpin sombong. Bila Tuhan nak tolong? Nak berkatkan negara kita ni bila kita tak mau kembali pada hukum Allah, tak mau dengar nasihat-nasihat agama. GST 60 bilion tuan-tuan setahun. Mendera rakyat 60 bilion. Hutang negara bukan makin menurun, makin meningkat. 60 bilion nak buat apa? Buat apa 60 bilion? Hutang makin naik. Mencecah hampir 900 bilion sekarang ni. Tuan-tuan bagilah 900 bilion dengan rakyat yang ada di Malaysia ni 28 juta. Tuan-tuan bagi tengok. 900 bilion. 900 ribu juta. 900 ribu juta. Tuan-tuan bagi dengan 28 juta. Seorang berapa hutang? Bagilah tengok. Ada pendapat tuan-tuan sekalian, pakar ekonomi kata, kalau keadaan ini berterusan, Malaysia menuju bankrupt. Tunggulah, tak apa lama lagi. Tunggulah. Teruklah kita ni tuan. Pasal apa tak mahu dengar nasihat, pandangan-pandangan yang membina, tak mahu pakai. Duk pakai kepala kita ya. Ni merosakkan. Susah tuan-tuan. Itu dia. Orang yang sombong ni,
maka Allah Subhanahu wa taala akan hina dia dan Allah akan susahkan dia di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Qala Hatimun rahimahullah taala, kata Hatim Al-Asam ke ni? Ya, Hatim bil Ulwan rahimahullah taala. Ya. Dia seorang tuan tabi'in. Apa kata dia? Kata Hatim rahimahullah taala, ijtanib. Dia kata, ijtanib an yudrikakal maut ala salasatin. Jauhilah kamu, dia kata, daripada makna kata kedatangan maut, kehinaan maut. Dia kata atas 3 perkara. Yang pertama dia kata alal kibri, iaitu yang pertama di atas sombong. Wal hirsi, iaitu di atas makna kata tamak haluba. Wal khayala, dan makna kata kita mati dalam keadaan khayala. Khayala ni menunjuk-nunjuk. Jauhi daripada mati dalam keadaan sombong. Jauhi daripada mati dalam keadaan tamak haluba. Jauhi daripada mati dalam keadaan menunjuk-nunjuk. Tengah duk sombong-sombong, mati. Tengah duk sombong-sombong, tamak haluba, tak cukup dengan harta yang ada, kita mati. Tengah duk, makna kata kita duk menunjuk ke orang, kita mati. Maka kata Hatim, fa inna takabbura, sesungguhnya orang yang sombong, la yakhrijuhu Allah Ta'ala minad dunya, tidak dikeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada dunia ini, hatta sehinggalah luriyahul hawana, sehinggalah Allah Ta'ala perlihatkan kehinaan min arzali ahli, makna kata daripada kehinaan daripada sekurang-kurang ahli, wa quddamihi, makna kata daripada qadam-qadamnya, lebih hina daripada qadam dia sendiri. Orang yang sombong ni, kata Hatim Al-Asam, kalau umur kita panjang, kita tengoklah bagaimana bila dia nak mati, tuan-tuan, dia dihinakan oleh Allah Ta'ala daripada qadam dia sendiri. Dia lebih hina pada qadam dia. Dia lebih miskin pada qadam dia. Dia lebih merempat daripada qadam dia. Kita tengok orang sombong. Bahkan kata Hatim Al-Asam, wal harisu la yakhrujuhu Allah Ta'ala minad dunya. Begitu juga mereka-mereka yang tamak, tidak dikeluarkan oleh Allah Ta'ala pada dunia, hatta sehinggalah ujawi jahu ila kisrati au syarbatin wala yajid saghan, yang mana mereka akan keluar daripada dunia ini sukar untuk mendapatkan secepis roti ataupun seteguk air. Dia kata, tetapi tidak didapatnya. Nak cari secubit roti pun payah, nak cari seteguk air pun payah. Kata Hatim Asad, orang yang tamak haluba ni, suka ambil harta benda orang, tak cukup yang halal, nak sapu yang haram. Tengoklah keadaan dia. Bila dia nak mati, nak dapat seceput roti pun tak ada, nak dapat seteguk air pun payah. Kemudian wal muqtal, orang yang sombong, la yukhrijuhu Allah Ta'ala minad dunya, mereka tidak keluar daripada dunia ini, kata Hatim, hatta yumarrigu rigahullahu bibaulihi wa qazarihi. Orang-orang yang sombong, mereka takkan keluar daripada dunia ini sehinggalah mereka berlumuran dengan segala tai dan juga air kencing. Orang yang sombong duduk di dunia ni, tuan-tuan sekalian, bila dia nak mati, dia bergumiang dengan tai. Dia berak, tai tu dia gelomiang, tai tu dia ambil tai dia, dia lumuk badan dia, dia ambil kencing ke macam mana kita pun tak tahu. Allah hina dia dengan najis-najis dia sendiri. Ustaz Fadil minta Dr. Mahathir panjang umur. Panjang umur, biar dia main dengan tai. Aku nak tengok Ustaz Fadil kata. Alah ni kita nampak, tuan-tuan, macam mana dia buat ke orang, akhirnya jadi kat dia balik.
Dia bagi orang merempat, last sekali dia pula merempat, dia pula tak tubuh mati baru. Hari tu dia buat kat orang, hari ni orang buat kat dia. Patah balik tuan-tuan, berpusing-pusing. Ini kerja Allah Subhanahu wa taala. Tak tahulah tuan-tuan nak sokong masih sokonglah, tapi saya ada kira. Ada tu orang duk ikut bungkuk dia ramai. Saya dengar pasal apa? Pasal dia janjikan menteri. Dia pun tak ada apa nak janjikan orang menteri. Lah dia. Ada kawan saya seorang tu nama apa tau. Ikut bungkuk dia pada kawan tupi. Kesian kat aku. Tuan-tuan cari sendirilah nama apa. Orang Kedah kat Lepun. Ikut bungkuk kawan tu kata cerah. Dia rasa pelik kesian kawan saya tu. Tak tahulah nak dapat apa aku pun tak tahulah. Buat kerja bodoh. Mari kita sama-sama pegang, perjuangkan agama Allah. Kita akan dimuliakan oleh Allah. Tuan-tuan tengok Tunku Haji Saleh mati dalam PAH. Berapa ribu? Tak boleh nak kira. Berapa ribu orang mengiringi jenazah dia. Satu dunia tahu. Orang mulia. Ustaz Qadir Noh. Tuan-tuan tak tahulah. Saya bila kata dia meninggal, saya tengok jam lah. Nak keluar tol Al-Ustaz Utara tu dah jam lah. Sampai kat Jabi tuan-tuan, tak boleh pergi bukan sana. Saya tinggal kereta saya kat Jabi, jalan kaki. Jalan kaki sampai bukan sana, balik-balik cari kereta saya tak jumpa. Bukan tak jumpa hilang, rupanya berlebih dengan apa tanah merah. Kereta saya warna dia bukan lagi warna biru muda, warna dia jadi warna merah. Punya ramai manusia saya tak tahu nak abang. Ustaz Fatih. Tuan-tuan tengok apa berlaku Tok Gani Aziz. Berapa ramai orang. Oh ya Allah. Allah mulia di mata dunia, nampak dah tuan-tuan. Bagaimana orang yang memperjuangkan Islam ni. Allah muliakan dia. Kita nak main tuan-tuan sekalian. Bukan siapa paksa, hati teringin. Dengar Tok Haji Saleh meninggal. Dia pakai serbu pergi hospital malam-malam buta. Mungkin 2 pagi pergi rumah dia pun ada, mungkin 3 pagi pun ada sampai. Punya sedih, ulama diambil oleh Allah Ta'ala. Bukan siapa paksa. Hati tu. Tak tahulah kan hakikat dia mana kita tak tahu kerja Allah. Tapi zahir dia nampak, ya Allah. Tu. Ustaz Qadir Noh. Ni cerita tuan-tuan keluar majalah. Dia meninggal di Kuala Lumpur. Hospital Universiti Kebangsaan. Di mana Tun Razak. Disemayangkan mayat dia di surau tu. Surau Muttaqin nama-nama. Diterbangkan dengan kapal terbang tentera udara. Sungai Besi. Bawa tu yang apa yang bawa kapal terbang. Dia tu kapten India. Dia heran. Dia kata ketika dia bawa kapal terbang pergi Al-Ustaz dia dah. Awan tu ikut kapal terbang tu. Jadi kapal terbang tu redup. Dilindungi oleh awan. Sampai Al-Ustaz buat turun mayat Ustaz Fatih bersama buat pergi ke Mekah sana. Dia balik awan tak ada dah. Balik panas Masa Mei bawa mayat Ustaz Fatih tu, awal lindung dah. Lepas tu, dia tanya pembantu dia Melayu. Itu mayat siapa? Kan kata itu Ustaz Fatih Noh, Presiden PAS. Lama-lama dia masuk Islam tu tuan. Hindu tu masuk Islam. Pasal dia tak pernah jumpa sepanjang dia bawa kapal terbang, awal lindung. Rupanya sebab bawa mayat seorang pejuang Islam, Allah Ta'ala makna kata, tunjuk kemuliaan. Di dunia lagi Tuhan tunjuk, di akhirat kita tak tahulah lebih lagi lah insya-Allah. Tapi di dunia kita nampak dah. Maka mereka yang membela Islam, memperjuangkan Islam, yang bersifat tawaduk, di dunia dah kita nampak dah. Tu dia. Tapi Rasulullah tunggu. Dia tunggu. Allah Ta'ala makna kata hina di dunia dan juga hina di akhirat. Allahu akbar. Itu dia. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Ya. Itu dia. Waqila. Dan dikata. Man takabbara bi ghairi haqqin. Dan dikata orang. Tak tahu ulama kata juga. Siapa-siapa yang sombong. Sombong dengan tidak ada hak. Sombong boleh tapi atas jalan benar tak apa. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, orang ni tuan-tuan dia hina. Dia hina tok guru pondok.
Dia menyesatkan kitab-kitab karangan ulama. Kita cabar dia. Kalau kamu kata Faridatul Faraid itu tak betul, silau. Meh jumpa aku. Mungkin berapa pun tak heran. Meh lah. Aku sanggup berdebat sebagai contoh. Jadi kita tunjuk kesombongan kita kepada orang yang sombong. Itu sombong atas jalan hak, tak apa. Sebab tu bila perang, tuan-tuan disuruh kita tukar janggut kita ni. Janggut kita putih kan. Bubuh biar merah. Masa bawa pedang tu kena hayun. Dia duduk warok gitu. Duduk tawaduk tak. Tunjukkan kita punya act. Kalau kita sombong dengan orang yang sombong, tu tak apa. Tapi kalau kita sombong dengan orang yang baik, tu tak boleh. Sebab tu dia sebut di sini, orang yang sombong dengan tidak ada jalan yang sebenar. Tak pasal-pasal dia sombong dengan orang. Dia tunjuk act dia pada orang lain. Itu dia. Itu sombong yang tak kena gaya. Yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bighairi haq aurasahullahu taala, maka diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala zullan bihaqqin, dengan kehinaan yang sebenar-benarnya. Siapa yang sombong dengan tidak jalan benar, maka Allah akan hina dia sebenar-benar hina. Sebab itu jangan sombong lah. Tunjuk sombong tak tentu pasal. Mentang-mentang kita ni seorang, mereka ramai, mereka act dengan kita. Kita tetap pertahan kebenaran kita, insya-Allah. Ya, itu dia. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, warabi'ah. Kita habislah sikit lagi satu lagi. Warabi'ah yang keempat. An-naru wal azabu fi uqba. Bagi keempat, orang yang sombong ini tempatnya neraka. Campak oleh Allah ke dalam api neraka, wal azabu fil uqba, dan azab pada hari balasan. Orang sombong tak ada tempat, melainkan tempatnya di neraka, melainkan mendapat balasan buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ala maruya, seperti mana atas barang yang diriwayatkan dalam hadis, annallahu ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, hadis qudsi. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Faman naza'anni fi wahidin minhuma adqaltuhu nara jahannam. Berpandukan kepada hadis qudsi firman Allah Ta'ala yang berbunyi, al-kibriya'u ridai. Bermula sombong ini, ridai, selendang aku. Nah, wal azamatu izari, dan uzmah itu, keagungan itu, tali pinggangku. Jadi dalam sifat-sifat Tuhan, tuan-tuan, ada jalla jalaluh, sifat jalal. Ada sifat-sifat jamal. Sifat jamal tak apa. Kita berpakaian dengan sifat jamal tak apa. Kita jadi orang yang sabar. Dia sabur kan. Allah nama sabur. Kita jadi orang yang sabar tak apa. Allah Ta'ala bernama Atok. Al-Atok. Atok ni pemberi. Suka memberi. Kita jadi orang yang suka bagi ke orang. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Tuhan pemurah penyayang. Kita suka jadi orang pemurah. Jadi orang penyayang. Tak apa. Al-Ghafur. Tuhan pengampun, kita suka ampun orang yang buat salah kat kita. Itu tak apa. Itu namanya sifat-sifat jamal. Kita boleh. Tetapi sifat jalal Allah Ta'ala punya kita tak boleh pakai. Al-Mutakabbir. Tuhan sombong, kita sombong. Kita tak boleh sombong. Sebab sombong pakaian Tuhan. Al-Muntaqim. Al-Muntaqim ni tuan-tuan pendendam. Tuhan boleh pendendam. Kita tak boleh pendendam. Contoh kan. Sebab itu, al-kibriya'u ridai, kata Allah. Makna kata, kibriya ni, sombong ni, takabur ini, selendang aku. Macam kita raja-raja, dia ada selendang. Dia ada selendang dia ada kerih panjang dia. Wal uzmatu, dia kata izari,
dan uzmah, keagungan itu ridai. Rida ni tali pinggang, ikat pinggang. Bukan raja-raja sultan ada ikat pinggang ni kan? Ada ikat pinggang, ada selendang dia. Diibaratkan begitu. Faman, dia kata faman naza'anni, maka bang siapa makna kata ambil daripada aku selendang dan juga ikat pinggang, dia letak kat diri dia sombong, agung, maka fi wahidin minhuma, daripada satu daripada kedua-duanya, sama ada dia sombong ataupun dia merasa dia uzmah, dia agung, ada kalahu nara jahannam, masuk lemparkan dia ke dalam api neraka jahannam. Orang sombong tempat dia neraka. Janganlah sombong. Kita sifat tawaduk. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia kenal Tuhan dia. Diri kita ni fakir, hina, dina, lemah, dhaif, ini semua kita punya. Yang agung-agung, hebat-hebat, itu hak Allah Ta'ala. Orang yang tak tawaduk, dia tak akan kenal Tuhan yang bersifat dengan sombong. Orang yang tak rasa dirinya hina, dia tak tahu yang Allah bersifat mulia. Orang yang makna kata tak rasa dia fakir, dia tak terasa bahawa Allah tu yang kaya dan sebagainya. Kenallah yang lelaki-lelaki, semua kita. Yang hebat-hebat, semua Allah. Jadi kita buang sifat ni, maka insya-Allah mudah bagi kita untuk buat ibadat kepada Allah. Barulah Allah bimbing kita di atas jalan yang sebenar, nampak hak tu hak, batil tu batil. Dengan kita buang sifat sombong ni, baru Tuhan tak murka kat kita. Tuhan sayang kat kita, baru kita boleh buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersifat dengan apa sifat tawaduk ni tadi tuan-tuan. Dengan kita bersifat dengan sifat tawaduk tadi ni, maka menyebabkan tuan-tuan sekalian, kita ini hidup di dunia dimuliakan oleh Allah, mati kita pun insya-Allah dimuliakan oleh Allah. Yang keempat tadi, dengan kita meninggalkan sifat sombong dan takabur atau takabur ini, insya-Allah tuan-tuan, kita terpelihara daripada api neraka. Kita akan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala yang kekal abadi insya-Allah. Sebaliknya, kalau kita sifat sombong, tunggulah lawan dia. Allah paling kita daripada kebenaran. Tak jumpa jalan benar sampai mati. Tuhan benci kat kita. Alamat Tuhan benci, kita tak boleh buat ibadat. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, akibat kita sombong dan kita angkuh tadi tuan-tuan, hidup di muka bumi tak senang duduk. Duka cita manjang. Itu ini ada saja masalah kita. Dan akhir sekali, bagi yang sombong ni, tempatnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mai kita buang sifat tak elok ni. Kita pakai ganti dengan sifat tawaduk, merendah diri. Merendah diri sama orang Islam dan kita merendah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita selamat dunia dan akhirat insya-Allah. Kita sambung akan datang jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Sebelum saya berunduk ni, sedikit maklumat tuan-tuan. Jadi dulu ni, sebelum puasa dulu, Cikgu Muad, bekas susah masjid, bakar arang, dia wakaf kat kami rumah mak pak dia. Kita buka-buka, kita pasang. Lepas kita pasang tu tuan-tuan sekalian, nampak macam kecil. Masa ambil tu besar nak hampir dah rasa. Bila kita buat orang macam kecil, nampak macam kecil, kita besar lah. Dan rumah tu yang kita buat tu, kita cadang nak buat untuk komplek tahfiz muslimat. Jadi kita, kelas pengajian kita, tempat budak perempuan tahfiz ni, oleh kerana ramai orang tua-tua masuk pondok, dia bercampur pondok dengan budak tahfiz ni, bercampur macam tak apa nak sesuai lah. Sebab budak-budak ni umur 10 tahun, 11 tahun macam tu. Paling besar pun 15 tahun, orang tua-tua umur 70 pada. Jadi macam tak apa nak sesuai. Jadi kita buat satu komplek muslimat. Jadi alhamdulillah setakat ni saya ingat dalam 80% lah. Dah siap. Tandas, bangunan 2 tingkat, atas kita
buat asrama, bawah kita buat kelas tahfiz lah, tempat surau mereka. Dan insya-Allah kita akan cuba siapkan, makna kata tahun ni juga ada permintaan ramai juga untuk pelajar baru, kita akan ambil pelajar tahun depan. Jadi kita nak buat wiring lah. Takdir Allah Ta'ala tuan-tuan, pelajar saya yang mengaji pondok tu, ada seorang dia boleh wiring. Oh, banyak bapak wiring ni semua dia buat. Cuma kalau kita nak masuk meta, kita ambil lesen orang lah. Tetapi dia memang kerja dia yang tu, dengan izin Allah. Jadi kita beli barang, kita upah dia sikit lah, insya-Allah mudahan. Jadi dalam masa terdekat ni kita nak buat wiring lah, pendawaian, nak beli kipas, lampu dan sebagainya, insya-Allah kita akan siapkan juga tahun ni. Insya-Allah tahun depan kita ambil pelajar baru. Di malam ni kalau tuan-tuan rasa nak berwakaf untuk tujuan pendawaian tadi ni, kita amat ala lokal lah. Mudah-mudahan tahun depan kita dapat ambil pelajar baru dengan tempat yang agak selesa untuk pelajar muslimat kita, insya-Allah. Itulah makluman tuan-tuan. Jadi nimbang juga tuan-tuan ni kadang-kadang berjalan sana berjalan sini. Jadi tuan-tuan pergi bakar arang, orang bakar arang duk cerita, hampa Ustaz Siddiq tak gucak derma nak wiring. Dak pun tuan-tuan kecil hati. Tu sahabat tuan-tuan sama tu, pakai dapat tahu. Orang ni bagi sikit, lebih kurang 10,000 lah kita kata. Insya-Allah lah 10,000 tu dapat banyak. Tapi dah banyak tempat kita mengajar ni. Orang ni bagi sikit, orang ni bagi sikit, insya-Allah saya rasa boleh mencukupi, insya-Allah. Jadi yang lepas-lepas tu terima kasih banyaklah. Derma-derma wakaf untuk menyiapkan bangunan tu. Bangunan tu yang kasak-kasak semua dah habis dah. Cuma yang orang panggil apa? Yang finishing lah, sikit-sikit lagi ya. Tak dia belanja tak banyak lah. Tu kita nak buat wiring pula, insya-Allah. Tu lebih kurang tuan-tuan sekalian. Hari ni tak ada lagi ya? Tak ada kot. Apa Syawal habis dah? Habis dah tu. Habis dah macam mana? Yang mana tak puasa 6 tu rugi ya. Ada mana? Paling akhir. Ni paling akhir ni. Tadi akhir dah, ni akhir sekali. Tuan-tuan, saya nak pesan pada tuan-tuan sekalian. Ini rasa kewajipan saya lah. Di mana-mana pun saya habaq. Orang nak marah-marah boleh apa aku. Iaitu tuan-tuan sekalian, pilihan raya umum boleh berlaku bila-bila masa. Kerana keadaan sekarang ni cukup gawat lah, terutama segi ekonomi. Jadi dijangka tuan-tuan pilihan raya mungkinlah tuan-tuan sekalian akan berlaku tahun depan. Dia rasanya akan berlaku tahun depan juga. Jadi oleh itu nasihat saya, mereka-mereka yang belum lagi daftar sebagai pengundi. Ini tunai tanggungjawab kita tuan-tuan. Saya ni sahabat lama dah. Saya lah Ustaz Lim Sopa lah. Kami ni ibarat jurulatih tentera. Ajak berkawat, ajak menembak. Saya takut tuan-tuan main masa perang peluru tak ada. Kan main mengaji rajin kepit kitab, main nak mengundi tak boleh, tak daftar. Jadi tuan-tuan daftar. Ini hak kita tuan-tuan. DAP tuan-tuan, saya mendapat maklumat. Depa semua dekat depa orang Cina ni daripada rekod. Hang masuk je umur 21, depa terus kontak, jumpa, suruh daftar. Kita agak longgak di segi ni. Katanya tuan-tuan juta. Bukan jumlah sikit, jumlah juta umat Islam tidak mendaftar sebagai pengundi. Undi ni untuk menentukan masa depan bangsa kita, agama kita, supaya kita dipimpin oleh orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan kena ambil tanggungjawab ni. Siapa belum daftar sebagai pengundi, bawa kad pengenalan pergi post office daftar. Kalau tuan-tuan sebulan lepas tu, tuan-tuan ada handphone canggih tu, tekan SPR, lepas tu tekan tuan-tuan daftar pemilih, tuan-tuan ada ruangan kad pengenalan, tuan-tuan type situ. Selagi dia keluar. Mengundi di mana, semua ada. Dia bagi siap. Cukup mudah tuan-tuan. Itu satu. Yang kedua, orang yang rapat dengan kita. Isteri kita ke isteri-isteri kita kan, tak kira lah. Anak-anak kita, menantu kita yang rapat dengan kita. Pastikan mereka juga sebagai pemilih boleh mengundi pilihan raya akan datang. Yang ketiga tuan-tuan, waris terdekat kita ke, waris-waris kita lah, anak kita yang rapat-rapat dengan kita ni, yang duduk di kawasan Lembah Kelang mana tu, panggil dia supaya balik mengundi, daftar mengundi di Sungai Tani ni. Kita pergi mengundi tuan-tuan sekalian di Kepung buat apa? Kita mengundi di Batu, Parlimen Batu nak buat apa? Baik kita mengundi di Sungai Tani. Ya, tempat orang Islam kita bertanding. Ini lebih bagus daripada kita pergi sana buat apa, mereka benang sampai 5-60 ribu. Mai tolong.
di Sungai Petani ni. Kan? Tu. Kemudian tu pandai-pandailah kita tuan-tuan. Bila nak dekat ni kita sama-sama lah kita menyebarkan seruan-seruan yang baik, seruan-seruan ajakan-ajakan yang baik ni supaya ramai-ramai pakat tolong Islam ni. Bantu agama Islam kita, bantu perjuangan Islam kita memenangkan Islam dalam pilihan raya yang akan datang insya-Allah. Kalau tuan-tuan buat semua ni, berarti ilmu yang tuan-tuan mengaji selama malam ada manfaatnya insya-Allah. Tapi kalau tuan-tuan tengok aja tak tepuk tangan, tak bertindak, tak bantu, maka tuan-tuan ilmu yang kita dapat ni tidak memberi makna sangat. No? Fahamlah maksud tu. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najati minan nar wal afandal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi alamin. Takbir.